السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Rabbi syarah li sadri, wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku ini, wa yassir li amri, dan permudahkanlah urusanku, wahlul 'uqdatam min lisani, dan uraikanlah kekeluhan lidahku, yafqahu qawli, supaya mereka memahami kata-kataku ini. Saudara-saudari, sahabat sahabiyah, muslimin muslimat, mudah-mudahan dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pagi ini saya ingin mengajak saudara-saudara sekalian untuk kita meneliti satu tajuk, bagaimana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma menyintai ataupun mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebabnya ialah antara cara yang paling baik, manhaj ataupun metodologi yang paling tepat apabila kita ingin mengikuti jejak langkah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah dengan cara mengikuti manhaj ataupun cara yang dilakukan oleh para sahabat baginda. Kalau kita ingin memahami ayat-ayat Al-Quran umpamanya, maka antara kefahaman yang paling tepat di kalangan para sahabat ialah kefahaman Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Tapi pada pagi ini kita akan tengok satu tajuk berkenaan dengan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, iaitu anak kepada khalifah Islam yang kedua, iaitu Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Sebelum itu, sidang hadirin mukminin, saya ingin mengajak kita semua untuk kita melihat satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, di mana disebut bahawa para sahabat sallainal maghriba ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam summa qulna, kami salat maghrib bersama-sama dengan baginda Nabi ataupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu kami berkata, lau jalasna hatta nusalli ma'ahu al-isya, seandainya kita duduk-duduk sampai solat isyak bersama dengan baginda sallallahu alaihi wasallam, lalu kami duduk sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar menemui kami dan bertanya, ma ziltum hahuna, kamu masih ada di sini, masih duduk di sini? Lalu qulna, kami jawab, ya Rasulullah, dia kata, wahai Rasulullah, sallaina ma'akal maghrib, kami telah salat bersama kamu salat maghrib. Kemudian kami berkata, kami najlisu hatta nusalliya ma'akal isya, kami jawab, wahai Rasulullah, kami telah salat bersama kamu, kemudian kami kata kami akan duduk sampai salat isya bersama-sama dengan kamu. Lalu baginda Rasul menjawab, kamu bagus ataupun kamu benar. Dan berkata sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis ini, iaitu Abu Musa Al-Ash'ari,
Kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kepala baginda ke langit. Mengangkat kepala baginda ke langit, lalu baginda bersabda, an-nujumu amanatul lis-sama. Dia kata bahawa bintang-bintang itu adalah seumpama penjaga langit. Nabi kata bintang-bintang itu seumpama penjaga langit. Fa idza dhahabatin nujumu, dia kata apabila bintang itu hilang, maka dia kata datanglah apa yang dijanjikan atas langit berkenaan. Fa idza dhahabatin nujumu atas samaa ma tu'ad. Dia kata kalau bintang tu tak ada, dia kata maka akan berlakulah ataupun akan datanglah apa yang dijanjikan ke atas langit berkenaan. Maksudnya ialah akan berlaku kebinasaan kepada langit itu ataupun akan berlaku kiamat. Dan aku adalah penjaga bagi para sahabatku, Nabi kata. Aku adalah penjaga bagi sahabatku. Apabila aku telah pergi, yakni aku wafat, maka akan datang kepada sahabatku apa yang dijanjikan kepada mereka. Dan para sahabatku adalah penjaga bagi umatku. Apabila sahabatku telah pergi, yakni meninggal dunia, maka akan datang apa yang dijanjikan kepada mereka. Saudara-saudari muslimi muslimat sekalian, hadis ini adalah hadis sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga oleh Imam Ahmad, Abdul bin Humaid dalam musnad dia, Abu Bakar Al-Khalal dalam Kitab As-Sunnah, Al-Baghawi dalam Syarh As-Sunnah, Ibnu Abi Syaibah dan juga Ibnu Abi Syaibah secara ringkas daripada sahabat Nabi yang bernama Abu Musa Al-Ash'ari. Kalau mengikut Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, dia kata bahawa pendapat yang paling benar, dia kata yang aku pegang, bahawa yang dikatakan sahabat Nabi itu adalah orang yang pernah bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beriman kepada baginda sallallahu alaihi wasallam dan meninggal dalam keadaan muslim. Maka termasuk dalam pengertian ni semua orang yang beriman, yang bertemu dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama ada waktu jumpa dengan Nabi itu lama ataupun sekejap, sama ada yang meriwayatkan hadis-hadis daripada baginda ataupun dia tidak meriwayatkan hadis daripada baginda, sama ada yang ikut berperang, berjihad bersama-sama dengan baginda ataupun tidak, yang pernah tengok Nabi walaupun sekali ataupun tidak pernah duduk bersama dengan Nabi, dan yang tidak pernah melihat baginda kerana suatu halangan seperti orang yang buta. Itu definisi sahabat sebagaimana yang dipegang oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Dan Imam Ibn Hajar juga bagi tahu bahawa yang dikatakan siapa dia para sahabat ni, dia kata para sahabat adalah orang yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beriman dan mati dalam keadaan Islam, meskipun dia pernah murtad tapi kemudian dia masuk balik dalam Islam, menurut sebahagian pendapat yang kuat di sisi Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Katalah ada di kalangan orang Islam yang hidup dengan Nabi, tiba-tiba dia murtad, tapi kemudiannya dia kembali, dia bertaubat, dia kembali beriman kepada risalah yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka apakah itu masih dianggap sebagai sahabat? Jawapan dia ya, kerana dia telah bertaubat dan dia kembali kepada Islam. Itu mengikut pendapat yang dipegang oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Sebab dalam kisah-kisah sahabat ni dia ada macam-macam kisah. Baik, kemudian Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala kata siapa sahaja yang di kalangan orang Islam yang pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu dianggap ataupun dihukum sebagai sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu definisi Imam Bukhari. Mana siapa yang pernah tengok Nabi, maka itu dianggap sebagai sahabat Nabi.
Dan kalau kita tengok Imam Ibnu Hazm rahimahullahu ta'ala, dia kata sahabat ialah semua orang yang telah duduk bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun satu saat dia duduk dengan Nabi dan dia dengar perkataan baginda, walaupun hanya satu kalimah, ataupun pernah menyaksikan Nabi secara direct, secara langsung, dan tidak termasuk di kalangan kaum munafik yang telah dikenal, diketahui kemunafikan dia dan mati dalam keadaan munafik. Jadi siapa yang orang Islam tahu dia tu munafik, di luarnya Islam tapi hati dia tu dia menyembunyikan kekufuran dia, kekafiran dia, maka kalau kita tahu dia tu munafik, walaupun dia tu memeluk ajaran Islam, tapi kita tahu secara pasti bahawa dia seorang munafik, maka itu tidak dikira sebagai sahabat Nabi. Siapa dia contohnya? Iaitu contohnya antaranya Abdullah bin Ubay. Kan, Abdullah bin Ubay itu antara yang mana bila kita belajar sirah, kita akan jumpa nama Abdullah bin Ubay, yang mana dia ni adalah salah seorang munafik pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak mana yang kita tak tahu, itu tetap dihukum sebagai orang Islam, sebab kita berpegang kepada hadis nahnu qaumun nahkumu bizzawahir wallahu yatawalla bisarair. Kita adalah satu kaum yang hukum manusia berdasarkan kepada fakta yang zahir. Hak mana nampak, hak mana kita boleh tahu, hak mana kita tak tahu, yang mana mustahil kita sebagai manusia untuk korek, maka itu kita serahkan urusan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak dibebankan, tidak ditaklifkan kepada kita untuk kita selongkar benda-benda yang tak mampu untuk kita ketahui. Baik, sidang hadirin mukminin, dalam surah Al-Baqarah, surah Baqarah ialah surah yang kedua dalam Al-Quran, ayat 143, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Allah Ta'ala berfirman, maksud dia, dan demikian pula kami telah menjadikan kamu orang-orang Islam umat yang adil, wasata, umat yang adil, ataupun setengah terjemahan dia kata umat yang pertengahan. Saya lebih suka guna perkataan umat yang seimbang, sebab perkataan pertengahan, perkataan sederhana ni, dia kadang-kadang dia boleh menimbulkan salah faham. Orang kita ni bila sebut sederhana, dalam kepala dia kalau periksa dekat sekolah, yang A tu cemerlang, hak sederhana apa dia? B. Dia jadi masalah. Kan? Dia jadi masalah. Bila faham lagu tu dia jadi masalah. B tu dikira sederhana, sedangkan maksud wasata ni dia bukan maksud sederhana macam tu. Maksud sederhana ataupun pertengahan ni, yang setengah mufassirun kata adil ataupun seimbang ni, maksudnya ialah kita duduk di tengah-tengah ataupun sederhana, tengah-tengah ataupun sederhana di antara dua benda yang melampau. Kan, di antara dua keadaan yang melampau, itu maksud sederhana ataupun pertengahan. Satunya melampau banyak sangat, kan? Satunya melampau dari segi mana? Kurang sangat sehingga mengabaikan tanggungjawab tu. Kalau minyak hitam kereta, tuan-tuan sekalian, dia antara maksimum dengan minimum. Dia kena macam tu. Kan? Kalau terlebih banyak sangat, lebih daripada paras maksimum, tak boleh juga. Ataupun kurang sangat minyak hitam sampai di bawah garisan minimum, tak boleh juga. Kalau kita nak buat perbandingan, contoh yang ada dengan kita ni, makna contohnya ialah kalau dia semayang banyak sangat, sampai lebih daripada apa yang pernah ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita semayang 5 waktu, dia semayang 6 waktu. Tu lebih sangat, lebih daripada apa yang Nabi tunjuk. Tak boleh, itu dah melampau. Ataupun kurang sangat sampai tak semayang, hak 5 jadi 4, ataupun hak 5 tak semayang langsung, itu pun tak boleh. Antara dua benda yang melampau tak boleh. Ataupun
Orang yang mengajar, ada tok guru ataupun ustaz mengajar, dia kata ni doa ni dia nak ajar dekat kita seorang. Nak belajar doa dengan dia ni, dia kena tengah malam, orang lain tak boleh tahu, eksklusif untuk kita je, ataupun eksklusif untuk puak-puak kita je. Yang ni pun melampau, sebab melebihi daripada apa yang ditunjukkan oleh Nabi. Nabi ajar kepada kita, balighu anni walau ayah. Hak mana dapat daripada Nabi, hak tu kita kena cerita habis dekat orang. Kita kata dak, hak ni hang seorang je dapat, kamu seorang je dapat. Yang tu kita kira melampau, tuan-tuan sekalian. Jadi kita ni nak Allah Ta'ala kata kita adalah umat wasata, umat yang pertengahan, yang adil. Dan dia kata bahawa litakunu syuhada'a 'alan nas, supaya menjadi saksi kepada manusia, dan wa yakuna rasulu 'alaikum syahida, dan agar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi saksi atas perbuatan kamu. Sidang hadirin mukminin, antaranya Al-Hafiz Abu Bakar Ahmad bin Ali bin Thabit. Siapa dia? Abu Bakar Ahmad bin Ali bin Thabit ni, dia lebih terkenal bila kita mengaji, dia lebih terkenal dengan nama Al-Khatib Al-Baghdadi. Kan, Al-Khatib Al-Baghdadi yang wafat pada tahun 463 Hijrah. Dalam kitab dia buat ada satu chapter, satu bab yang khas, yang bertajuk pujian Allah Ta'ala dan Rasulnya tentang keadilan para sahabat. Nak cerita adilnya sahabat ni, dan tidak perlu ditanya lagi tentang mereka. Sahabat Nabi, dia punya adil dia tu kita tak boleh nak question dah, kita tak perlu nak petikai dah. Bila kita mengaji hadis, bila mereka meriwayatkan hadis, kita tak perlu nak pertikai, kita nak selidik pribadi sahabat-sahabat Nabi. Al-Khatib Al-Baghdadi kata, tak payah dah. Dia kata, contohnya dia kata, sesungguhnya yang wajib adalah memeriksa perawi yang selepas mereka. Yang meriwayatkan hadis Nabi selepas generasi sahabat, yang tu baru kita cek. Golongan tabi'in, tu baru kita cek. Tapi siapa yang jadi sahabat Nabi, dia kata tak payah cek dah. Kita tak perlu periksa dah, sebab sahabat-sahabat Nabi ni mereka telah dijamin. Sahabat-sahabat Nabi telah dijamin. Dia kata bahawa wajib memperhatikan keadaan para perawi selain sahabat. Selain daripada sahabat, wajib kita perhati, kita cek yang meriwayatkan hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana keadilan para sahabat telah pun sahih dan telah diketahui keadilan sahabat ni melalui pujian Allah Ta'ala terhadap mereka, dan Allah Ta'ala telah mengkhabarkan akan kesucian, iffahnya mereka. Iffah, kesucian mereka itu, serta Allah telah memilih mereka berdasarkan nas daripada Al-Quran. Dan kemudian Al-Khatib Al-Baghdadi dia bawa satu ayat Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Dia kata bahawa kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah daripada yang mungkar, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Khatib Al-Baghdadi kata, maksud kuntum khaira ummah, kamu tu sebaik-baik umat. Dia kata maksud khaira ummah, sebaik-baik umat itu adalah merujuk kepada kumpulan ataupun generasi sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang semuanya mereka itu diredai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kaum muslimin, orang-orang Islam selepas mereka, akan dikatakan sebaik-baik umat. Kita semua ni, termasuk kita pagi ni tuan-tuan, kita juga akan dipanggil sebagai khaira ummah, sebaik-baik umat, kalau kita ikut jejak langkah mereka.
Yang mana pagi ni kita akan baca, kita akan tengok sedikit bagaimana cara bagaimana cara Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dia mencontohi Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai satu cara kajian kita untuk kita nak tengok, nak nilai macam mana tahap kecintaan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajmain. Baik, tadi kita dah cerita sahabat-sahabat Nabi ni kita tak payah cek tuan-tuan. Kita tak payah cek dah dia, sebab dia punya tahap dia tu mereka ni sangat adil. Adakah soalan yang akan timbulnya ialah, adakah sahabat Nabi ni maksum? Tidak. Sahabat Nabi tidak maksum. Sahabat Nabi tidak maksum, maknanya sahabat Nabi juga buat dosa. Sahabat Nabi juga dia buat salah, dia buat silap. Tapi kesalahan dan kesilapan yang sahabat Nabi buat ni tidak akan menyebabkan mereka ni jadi jahat. Dia tak akan jadi jahat. Kalau orang dekat Korea mukim apa, cekok ke cekok ni? Cekok. Minta maaf, saya orang Bukit Marak tapi nak sebut cekok ni susah sikit. Tak tahu nak sebut macam mana kan. Kita dekat cekok kita dekat cekok ni tuan-tuan sekalian, katalah kita dekat cekok ni kita buat jahat. Orang dalam Korea ni buat jahat, kita akan jadi jahat tak? Akan jadi jahat, betul tak? Na'udzubillah. Katalah dalam Korea kita ni tu imam ke AJK masjid ke, dia buat dosa. Adakah dosa yang dibuat tadi boleh menyebabkan, na'udzubillah, tapi boleh menyebabkan bawa pergi ke neraka? Na'udzubillah, boleh tak? Boleh tak? Boleh. Sebab apa? Sebab tidak ada jaminan bagi kita. Tidak ada jaminan. Kita adalah seorang manusia yang bukan sahaja tidak maksum, kita juga bukan sahabat Nabi yang dijamin. Sahabat Nabi kita sebut sahabat Nabi, sebut nama dia, kita sebut radhiyallahu anhu, kan? Allah Ta'ala redha kepada sahabat-sahabat Nabi ni. Contoh yang paling popular yang saya percaya mungkin sebahagian tuan-tuan dah tahu, antaranya ialah Hatib bin Abi Balta'ah, kan? Hatib bin Abi Balta'ah ni contoh yang sangat relevan kalau kita nak cakap tentang tajuk ni tuan-tuan. Hatib bin Abi Balta'ah ialah salah seorang sahabat Nabi yang mana dia pun buat salah. Dia pun buat salah. Sebagaimana kita boleh buat salah, Hatib bin Abi Balta'ah pun dia buat salah. Cuma beza kita dengan dia adalah sahabat Nabi. Kita bukan sahabat Nabi, tapi dia sahabat Nabi. Jadi apabila menjelang pembukaan kota Mekah, ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermesyuarat, berjumpa dengan para sahabat, mengatur strategi, plan macam mana nak serang kota Mekah, dan tuan-tuan tahu peristiwa ini berlaku dalam bulan Ramadan. Siap dengan pasukan tentera, bincang strategi macam mana. Tiba-tiba apa yang dirancangkan oleh Nabi dan para sahabat, Hatib bin Abi Balta'ah bocorkan cerita tu, rancangan tu, pergi bagi tahu dekat keluarga dia, mana teman-teman rapat dia yang berada di Mekah masa tu. Pendek cerita tuan-tuan sekalian, dua sahabat Nabi kejar perempuan yang menjadi utusan tadi, dapat tangkap perempuan tersebut. Ali radhiyallahu anhu ugut perempuan tu, kalau tak tunjuk surat yang Hatib bin Abi Balta'ah tulis tu, dia akan telanjangkan perempuan berkenaan. Perempuan berkenaan takut, dia tunjuk surat tu, dan surat tu dipegang oleh Ali radhiyallahu anhu, dibawa berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatib bin Abi Balta'ah mengakui bahawa itu adalah surat dia yang mana dia nak bocorkan rahsia tentang rancangan Nabi nak kuasai, nak tawan kota Mekah. Jadi bila ditanya, dia bagi tahu, dia mengakui dan dia bagi tahu bahawa kerana dia mengenangkan jasa keluarga dia, kawan-kawan dia di Mekah yang duk selalu tolong dia, sedangkan mereka itu masih lagi dalam keadaan yang bukan beragama Islam.
Tuan-tuan sekalian, dalam sejarah apa yang dilakukan oleh Hatib bin Abi Balta'ah itu dianggap sebagai pengkhianatan. Pengkhianatan yang dilakukan oleh Hatib bin Abi Balta'ah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi tuan-tuan sekalian, kerana maqam, kedudukan yang dimiliki oleh Hatib bin Abi Balta'ah, kerana dia salah seorang daripada ahli Badar, sebagaimana yang kita belajar, ahli Badar mereka ni dijamin syurga, dia buat apa sahaja Allah Ta'ala ampunkan dosa mereka. Bukan kata mereka tak buat dosa, mereka buat dosa, tapi dosa mereka diampunkan oleh Allah Ta'ala kerana besarnya pahala yang dimiliki oleh ahli Badar. Ini contoh tuan-tuan sekalian. Sebab itu bila kita belajar sejarah macam mana Ali radhiyallahu anhu berperang dengan Aisyah radhiyallahu anha, kita sikap kita ahli sunnah wal jamaah, Ali pun sahabat Nabi, Aisyah pun adalah isteri Nabi, dan kedua-dua mereka adalah orang-orang yang saleh. Tentera-tentera mereka, tak kira tentera Ali ke tentera Aisyah ke, dua-dua adalah tentera yang saleh. Kita takkan mengeji mana-mana kumpulan, sama ada daripada Ali ataupun daripada Aisyah radhiyallahu anha, dan kita ahli sunnah wal jamaah, kita hukum mereka sebagai orang yang berijtihad. Ijtihad ni kalau betul dapat 2 pahala, salah dapat 1 pahala. Itu metodologi manhaj kita sidang hadirin mukminin. Maka sidang hadirin mukminin, kita dapati bahawa bagaimana khatib bin bagaimana tafsiran terhadap ayat ini oleh Al-Khatib Al-Baghdadi. Dia kata bahawa ayat ini walaupun umum, tetapi yang dimaksudkan adalah khusus, iaitu para sahabat Nabi. Dia maksud dia khusus sahabat Nabi. Kita belajar usul tafsir, tuan-tuan belajar usul tafsir, al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Kan? Pengajaran ayat itu bi umumil lafzi, dengan lafaz dia yang umum, tetapi dia kata la bi khususis sabab, bukannya dengan sebab khususnya sebab-sebab turun ayat berkenaan. Kemudian kita lihat as-sahabatu kulluhum udul. As-sahabah kulluhum udul. Sahabat Nabi ni semuanya dihukumkan sebagai adil. Baik. Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dia kata apa? Dia kata ahli sunnah telah sepakat bahawa seluruh sahabat Nabi adalah adil. Kita tak boleh hukum sahabat Nabi ni fasik dak ataupun zalim. Seluruh sahabat Nabi adalah adil, dan tidak ada yang menyalahi kesepakatan ini kecuali segelintir daripada ahlul bid'ah. Ini kata-kata Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Dan Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah kata apa? Dia kata pengambilan dalil daripada hadis yang kita baca tadi tuan-tuan sekalian, dia kata bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan kedudukan para sahabat bagi orang setelah mereka, maknanya termasuk kita lah, generasi selepas sahabat ni, bagi orang macam kita ni, bila kita tengok sahabat Nabi macam mana, Nabi kata bahawa seperti kedudukan baginda kepada sahabat-sahabat dia. Sebagaimana kedudukan Nabi kepada sahabat-sahabat dia, kita tengok sahabat Nabi tu sebagai pengawas kepada kita. Sahabat Nabi tu, amalan mereka itu yang kontrol kita ni, yang sekarang ni. Sahabat Nabi itu yang kontrol kita, seperti keberadaan bintang di langit, seperti adanya bintang di langit, dia kata. Dan telah diketahui bahawa perumpamaan ni, yang dia buat perbandingan ni, maksud dia apa tuan-tuan? Wajibnya umat ini mengambil petunjuk daripada mereka. Petunjuk kita ambil daripada mereka sebagaimana para sahabat dia ambil petunjuk daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hidup bersama-sama dengan mereka. Sebagaimana penduduk di bumi mengambil petunjuk daripada kedudukan bintang yang ada di langit.
Kita bila waktu malam kita tengok bintang di langit, kita nak tahu arah utara mana, selatan mana, timur mana, barat mana. Ni perbandingan zaman dulu lah. Zaman sekarang kalau kita tanya orang zaman sekarang, dia orang tak ramai tak tahu. Tanya anak-anak kita lagilah tak tahu tuan-tuan. Zaman sekarang tak? Zaman sekarang kita pakai GPS kan, pakai GPS nak tahu arah kat mana. Cuma perbandingan ni perbandingan zaman dulu. Nak tengok arah, kita tengok dekat langit. Dia kata baik, dia kata juga Nabi menyatakan bahawa keberadaan mereka